Saudara-saudara sekalian, timbul persoalan bagaimana peperangan yang berlaku di Syria merupakan suatu peperangan yang panjang, berbeza dengan apa yang berlaku di tempat-tempat lain. Dalam konteks ini, saudara, kita nak kena faham bahawa terdapat dua kuasa besar. Yang pertamanya ialah Amerika dan sekutunya, yang kedua ialah Rusia dan sekutunya. Yang penting untuk kita tahu juga bahawa walaupun mereka bergaduh, walaupun mereka berperang, walaupun mereka bersengketa, tidak pernah berlaku peperangan di Moskow dan tidak juga pernah berlaku peperangan di Washington. Yang berlaku, semua peperangan itu berlaku secara perang proksi, dan nasib umat Islam tidak baik kerana hampir keseluruhan peperangan itu berlaku di Asia Barat. Lihat saja apa yang berlaku sebagai contohnya di Afghanistan. Bumi umat Islam dimasuki oleh pihak Rusia, didatangi oleh pihak Amerika, akhirnya hancur. Siapa yang menjadi mangsa? Iaitu umat Islam yang berada di Asia Barat. Itulah juga sebenarnya yang berlaku di Syria. Keadaan menjadi lebih genting dan konflik menjadi lebih besar apabila peperangan itu kononnya disebabkan pertembungan di antara Syiah dan Sunni. Walhal sebahagian besar daripada tentera Bashar Assad adalah terdiri daripada orang-orang Sunni. Jadi pertembungan itu berlaku sehingga akhirnya Rusia masuk dan membantu Syria. Iran masuk untuk membantu Syria. Di pihak yang lain, Amerika tidak terlibat secara langsung. Amerika menghantar sebahagian daripada tentera proksi mereka. Daripada Saudi pernah dihantar, daripada UAE juga pernah dihantar, dan akhirnya peperangan yang diadu dombakan oleh kuasa-kuasa besar ini berterusan sehingga hari ini. Ada pendapat yang mengatakan apabila Bashar Assad hampir mendapat kekalahan dan tentera yang dipimpin oleh Free Syrian Army ini hampir mencapai kemenangan, lalu Amerika menghantar kelompok tentera elit yang disebut sebagai ISIS, iaitu Islamic State in Iraq and Syria, ataupun disebut juga dengan ISIL, Islamic State of Iraq and the Levant, dengan nama Arab yang lain iaitu Daesh. Kononnya untuk membina sebuah negara Islam. Mereka menentang, pada peringkat awalnya menentang Bashar Assad, mereka juga menentang pihak FSA, tetapi berakhir dengan pembunuhan, kematian beramai-ramai sesama umat Islam. Apabila Daesh dapat dikalahkan, maka tentera Iraq tidak dapat pergi ke mana-mana dan Syria dipimpin oleh Bashar Assad terus-menerus memerintah. Dahulunya Bashar Assad dikeluarkan Syria daripada OIC, tetapi sekarang ini dipanggil semula. Maknanya pada masa ini kuasa-kuasa besar telah pun menerima hakikat bahawa Bashar Assad bersedia untuk membentuk kerajaan yang mungkin lebih baik, lebih stabil dalam konteks di Asia Barat. Tetapi yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian, permainan ini seperti yang saya sebut tadi adalah permainan yang berterusan di antara Amerika dengan Rusia. Semua mereka disebut oleh pemimpin-pemimpin dan ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Orang-orang yang kafir ini, kekufuran ini, mereka berada pada satu jalan. Yang menjadi mangsanya adalah orang-orang Islam. Tanpa mereka menilai dan membezakan antara Islam Sunni, Islam Syiah dan sebagainya. Ini adalah merupakan suatu perkara yang penting untuk kita lihat dan kita kaji kembali semula kepada ajaran Islam demi untuk kesatuan umat Islam sedunia.